أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk kepada manusia, keterangan-keterangan daripada petunjuk, dan yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Setelah kita mengetahui dalam kuliah yang lalu, Allah Ta'ala memilih bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan Quran menjadi petunjuk kepada manusia. Dan mereka yang bersedia untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk ialah manusia yang bertakwa kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di mana ayat ini permulaan daripada surah Al-Baqarah yang disusun dalam Quran selepas surah Al-Fatihah. Surah yang menjadi rukun sembahyang. Di dalamnya ada doa yang dibaca pada tiap-tiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang betul. Kemudian dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat yang pertama, jalan yang betul itu ialah Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mahu petunjuk yang betul, mestilah petunjuk daripada Tuhan yang menjadikan alam. Tuhan menurunkan Quran di bulan Ramadan. Mereka yang sanggup menerima petunjuk Tuhan ialah mereka yang bertakwa. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan juga diwajibkan berpuasa. Tujuan yang besar daripada puasa ialah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, yakni di kalangan nabi-nabi zaman dahulu, supaya kamu bertakwa. Tujuan berpuasa ialah menjadi orang yang bertakwa. Tanda takwa ialah menjadikan Quran sebagai petunjuk. Hanya mereka yang bertakwa saja yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Allah Ta'ala menguji dan mencoba manusia. Bukan semua manusia menerima petunjuk Al-Quran. Ramai manusia yang tidak menerima Quran menjadi petunjuk. Ada yang tua kafir. Ada yang baca Quran saja-saja je, tetapi tak jadikan Quran sebagai petunjuk. Maka Allah Ta'ala pilih di bulan Ramadan berlakunya Yaum Al-Furqan, hari yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan berlakunya peperangan Badar. Peperangan di antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin Mekah. Dan Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan juga berlakunya Fathu Mekah. Mekah dimerdekakan, dibebaskan. Bukan merdeka daripada orang putih,
merdeka daripada orang Arab yang menganut ajaran jahiliah. Dan bulan Ramadan Allah Ta'ala pilih berlakunya peristiwa Ain Jalut, iaitulah bala tentera Islam mengalahkan kaum Tatar di Palestin. Mengapa berlakunya perlawanan ini? Sebabnya kerana Quran yang dijadikan petunjuk itu hendaklah diamalkan dalam semua urusan hidup. Quran menunjuk siapa Tuhan yang sebenar. Quran menunjuk bagaimana beribadat kepada Tuhan yang sebenar. Quran juga menunjukkan bagaimana cara hidup manusia. Bermula daripada orang perseorangan. Bagaimana makan dia. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Bagaimana pakaian dia. Wajib menutup aurat. Diharamkan membuka aurat. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Adanya perkahwinan, ada ceraian, ada nafkah dan sebagainya. Manusia dalam hidup mesti berniaga, mesti bercocok tanam. Quran mengajar semua perkara ini. Bagaimana buka tanah, bagaimana berniaga, ada halal dan ada haram. Dan manusia hidup dalam masyarakat yang berlakunya pertarungan di antara satu sama lain. Mesti ada yang memerintah, ada yang mentadbir, ada undang-undang, ada peraturan. Bukan sahaja di peringkat keluarga, termasuk di peringkat negara dan di peringkat dunia. Quran menunjukkan bagaimana berperang, bagaimana nak berdamai, bagaimana hubungan sesama Islam, dan bagaimana hubungan dengan orang yang bukan Islam. Semuanya diajak oleh Nabi SAW. Untuk beramal dengan ajaran ini tidak cukup dengan seseorang Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah, nikah kahwin bersemayang saja. Mestilah ada sebuah negara yang memerintah, sebuah kerajaan yang mentadbir. Apabila Nabi SAW sampai kepada peringkat nak mendirikan negara ini, maka berlakunya perlawanan dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Ada yang mengatakan Muhammad nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, nak jadi raja, nak harta. Sebagaimana Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa membawa ajaran nak jadi raja, nak jadi pemimpin, nak cari harta. Dalam masyarakat kita berada juga fikiran macam Fir'aun dan Abu Jahal ni, mengatakan bahawa mereka yang menegakkan pemerintahan ni bukan apa nak jadi ketua, nak cari harta saja. Ini adalah perangai Fir'aun dan perangai jahiliah yang disebut dalam Quran. Lalu mereka menghantar wakil bertemu dengan Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau mu sungguh nak jadi raja, kami sanggup lantik mu jadi raja. Kalau mu sungguh nak jadi ketua, biar mu jadi ketua. Kalau sungguh mu nak cari harta, kami sanggup mengumpulkan harta kekayaan orang kaya di Mekah ni, beri padamu. Nabi kata tujuan aku ialah la ilaha illallah, untuk menegakkan ajaran Allah. Yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang baik itu baik, yang maksiat itu maksiat. Hak ni tak boleh. Aku nak minum arak, aku nak berzina, aku nak buat maksiat. Ajaran yang membawa ni pelik, tak boleh. Maka Nabi terpaksa berlawan. Pasal apa berlawan? Kerana syarat untuk menjalankan hukum yang ada dalam Quran itu mesti ada suatu pemerintahan.
Ulama mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tak sempurna yang wajib, malaikat dengan dia, maka jadi wajib. Kita tak boleh sembahyang, malaikat kena ada wudu, ambil air sembahyang. Tak boleh ambil air sembahyang kalau tak ada air. Tak ada air, kena ada tanah untuk tayamum, maka cari air wajib. Cari tanah untuk tayamum wajib. Asalnya cari air tak wajib, tetapi cari air kerana nak sembahyang jadi wajib. Menutup aurat wajib. Beli baju tak wajib. Ikut suka nak beli baju ke air mana-mana pun. Tetapi apabila mencari pakaian untuk menutup aurat, maka cari pakaian itu wajib. Nak pergi Mekah wajib. Usaha cari harta, kalau boleh biar pergi ke Mekah, bukan sekadar nak makan saja. Maka wajib. Tak siapa matlamat, Tuhan tak marah. Asal kita cari harta, tapi tak siapa matlamat, pahala niat itu ada. Jangan kata haji tak wajib. Tak boleh. Pasal kita tak ada fikir bab lain. Tapi haji itu tak wajib. Dalam masyarakat kita hari ini, bila kita nyatakan pemerintahan Islam, politik Islam tu wajib, tak ada, dia kata. Supaya macam kata haji tak wajib. Ini wajib. Maka Nabi kita Muhammad SAW terpaksalah berlawan. Ini Al-Furqan, yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Yang lawan Nabi di Mekah ni bukan Cina, bukan India, bukan orang putih. Yang lawan Nabi ni Arab. Arab yang follow Islam. Masuk Melayu tak jadi, nak masuk Islam. Kita jadi punah jadi ini kerana masuk Melayu. Bila orang masuk Islam, masuk Melayu, bukan masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Tuhan kata masuk agama Islam semuanya. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Sebab turun ayat ini, Allah Ta'ala jadikan ayat Quran ini diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Quran diturunkan dalam masa 23 tahun. Daripada langit dunia dibawa ke Nabi mengikut ayat-ayat dengan berlakunya sebab, supaya orang lebih faham. Sebab berlaku ayat ini diturunkan kerana Abdullah bin Salam, seorang alim Yahudi yang ditugaskan oleh orang Yahudi Madinah supaya berdebat dengan Nabi SAW. Setelah berdebat, nyata ini Nabi sungguh. Lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia minta izin nak baca Taurat malam Sabtu, nak ambil berkat. Macam orang kita baca Yasin malam Jumaat, baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, nak ambil berkat. Lalu Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Masuk Islam semuanya, bukan mengucap saja, bukan baca Quran saja, bukan baca Taurat saja. Bila Nabi Muhammad SAW sudah mari, sudah diutuskan, Quran diturunkan, wajib kena pakai Quran semuanya. Semua hukum yang ada dalam Quran kena pakai. Hukum semayangnya, hukum puasanya, hajinya, hududnya, kisahnya, semua kena pakai belaka. Kalau tidak, ikut syaitan.
Maka Nabi berjuang, berlawanlah dengan orang-orang Mekah, sehingga tak ada jalan lagi untuk mendirikan kerajaan Islam di Mekah setelah 13 tahun. Habis rank, orang kita kata. Lalu Nabi mencari pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang datang ke Mekah mengerjakan haji. Kerana orang-orang Arab, termasuklah orang Yahudi, Kristian pun ada, mereka mari ke Mekah kerana Mekah dibuka oleh Nabi Ibrahim AS. Mereka mengerjakan haji walaupun mereka menyembah berhala, mereka berjudi, mereka minum arak, mereka berzina. Tak pakai ihram, pakai telanjang. Orang lelaki tawaf siang, telanjang, tak ada salah benang. Orang puang tawaf malam, bertelanjang. Mereka menyembah berhala, mereka menyembelih binatang, loma darah di Kaabah, loma darah di berhala. Mereka memuja Nabi Ibrahim, semua patung Nabi Ibrahim. Haji diamalkan, tetapi jahiliah. Termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab, tu haji belaka tu. Tu haji. Tapi haji jahiliah. Ini kena jaga. Jangan buat haji saja. Abu Jahal pun buat haji juga. Nabi mencari pemimpin-pemimpin Arab yang mari ke Mekah, menawarkan kepada mereka, mari masuk Islam, sokong aku pergi ke negeri kamu, tegakkan pemerintahan Islam di negeri kamu. Allah berjanji untuk memberi kemenangan. Allah Ta'ala berjanji. Tuhan menurunkan ayat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, Allah akan jadikan mereka puak yang memerintah bumi, yang mendirikan kerajaan sebagaimana Allah beri kepada umat di zaman dulu. Dan Allah jadikan agama Islam yang diredha berkuasa. Dan Allah tukar daripada ketakutan kepada keamanan. Banyaknya merampak, menyamun, membunuh. Bila Islam memerintah, aman. Allah berjanji, mereka mengabdikan diri kepada aku sahaja, tidak menyekutukan aku Allah dengan sesuatu yang lain. Dan siapa yang kufur setelah itu, mereka fasik. Bila Nabi ajak pemimpin Arab ni, marilah sokong aku pergi ke negeri kamu. Dalam masa yang sama, puak saudara dia Abu Lahab, ini anak saudara saya, pelawak, bohong, gila, ahli sihir, berlawan Nabi dengan puak saudara dia. Di tahun yang akhir, dalam tahun yang ke-11 ataupun 12 selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, para ulama hadis dan sirah meriwayatkan Nabi berjumpa dengan pemimpin Bani Amir, satu kabilah Arab yang pengikut dia 10,000 ramai. Bertemu dengan pemimpin Bani Amir, ajak mereka masuk Islam. Kemudian, aku pergi ke negeri kamu, tegakkan pemerintahan yang beramal dengan hukum Allah. Allah menjanjikan kemenangan. Kata mereka, kalau menang, nak beri apa pada aku? Kalau zaman ni, nak beri balok, nak beri tenda apa, kontrak apa, pakar apa. Kalau menang, nak beri apa pada aku? Nabi kata, haitsu yasha'ullah, akan diberi kepada kamu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi jawab,
Kata mereka, kalau macam tu kami tak sanggup. Kami tak sanggup. Cari susah saja. Cari susah saja. Kerana ikut jalanmu, jalan yang susah. Sebagaimana pemimpin Mekah kata, ajaran yang membawa ni Muhammad betul, baik, bagus, tapi susah. Kerana seluruh dunia tak ikut. Seluruh dunia jahiliah. Firman Allah Ta'ala, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka natakhassaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna. Dan mereka berkata, sekiranya kami ikut petunjuk Quran yang membawa ni wahai Muhammad, nescaya Mekah akan diserang oleh musuh. Susahlah kita, laparlah kita. Tuhan tanya ayat ini dalam surah Al-Qasas, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Adakah mereka tidak sedar? Kamilah yang meletakkan mereka di bumi Mekah yang aman. Bumi Mekah yang kering, tak ada air, kami letakkan mereka di sini. Dan kami bawa semua buah yang ada dalam dunia datang ke Mekah. Ini mereka tak tengok, tinggal mata. Ini mukjizat. Hari ini banyak orang pergi ke Mekah, semua barang ada di Mekah. Mana ada kebun di Mekah, mana ada kilang di Mekah, semua ada. Ini mukjizat. Tak tengok ke tanda ini? Mengapa Tuhan tak pilih China, India, Amerika, tempat zahir Nabi Muhammad? Tuhan pilih Mekah. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nabi berundur bersama dengan Abu Bakar dalam keadaan sedih. Pergi ke khemah lain pula, khemah Bani Syaiban, satu kabilah Arab yang duduk di Iraq. Ajak mereka masuk Islam. Mari masuk Islam. Aku pergi ke negeri kamu, tegakkan Islam, Tuhan beri kemenangan. Mereka tanya, apa dia Islam? Ya, ini cerdik sikit. Apa dia Islam? Hak tadi tanya nak beri apa? Hak ni tanya apa dia Islam? Nabi kata, aku adalah Rasulullah, basyiran wa nadhiran, membawa berita gembira dan membawa amaran daripada Allah, membawa petunjuk daripada Allah, ajaran yang adil, ajaran yang baik, menyuruh pada yang baik, menegah perkara yang buruk dan jahat. Dalam ucapan yang panjang, lalu mereka kata, ini satu ajaran yang baik, kami terima. Tetapi kami duduk dengan Parsi. Parsi ini kuasa besar dunia. Kalau nak berdepan dengan Arab, kami sanggup, kami boleh sokong. Tetapi nak lawan Parsi, kami tak boleh. Parsi kuasa besar dunia. Nabi kata, tak apalah, kamu betul terang. Orang yang sanggup ikut aku, mesti orang yang sanggup berdepan dengan semua tentangan yang datang dari semua penjuru. Kalau tak boleh, tak ikut. Kalau tak boleh ini, tak boleh ikut aku sekarang. Tak apalah, bila kamu dengar aku sudah berjaya, sila mari berjumpa dengan aku. Nabi berundur daripada khemah Bani Syaiban. Nabi kata, ni molek sikit pada tadi, lega. Kemudian Nabi pergi ke khemah orang Madinah, Aus dan Khazraj. Orang Madinah ni bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi adalah golongan ahli kitab yang baca Taurah, yang baca Injil. Cerita zahir Nabi Muhammad disebut dalam kitab agama-agama. Hari ini terdedah orang yang mengkaji perbandingan agama, bertemu ayat yang menyatakan zahir Nabi Muhammad disebut dalam Taurah, kitab suci orang Yahudi, disebut dalam Injil, kitab suci orang Kristian, disebut dalam Wida, kitab suci orang Hindu, disebut dalam kitab suci orang Buddha. Ini Tuhan tunjuk bukti pada hari ini di hadapan seluruh dunia.
Dan Quran menyebut, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan apabila mari nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah, tiap-tiap nabi yang diutus ini memberitahu kepada pengikut masing-masing, Tuhan akan utuskan seorang rasul, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Muhammad mari, kamu mesti beriman dengan dia, kamu mesti tolong dia, kamu mesti berjuang dengan dia. Maka nabi-nabi minta iqrar daripada pengikut-pengikut dia. Orang-orang Yahudi musafir berjalan seluruh pelosok dunia cari tempat zahir Nabi akhir zaman. Mereka bertemu di Madinah. Madinah ada tanda Nabi akhir zaman akan datang ke sini. Lalu mereka duduk di Madinah. Ramai kabilah Yahudi di Madinah berkampung di situ. Ulama-ulama mereka mengajar. Lepas mati gaki ulama yang lain mengajar, memberitahu, dan orang Madinah mendengar. Lalu orang Madinah yang pergi ke Mekah bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi datang mengatakan dia adalah Rasul. Nabi menerangkan ajaran Allah. Lalu pemimpin Madinah kata, inilah dia orang yang kita cari, mari kita beriman kepadanya, jangan tunggu lagi. Lalu Nabi minta mereka berjanji, bukan masuk Islam saja berjanji. Oleh kerana perjanjian ni besar, aku minta kamu berjumpa dengan aku di waktu tengah malam, ketika semua orang tidur. Satu perjumpaan sulit, tempatnya dia Al-Aqabah di Mina. Lalu mereka mari, iaitulah pemimpin saja datang, termasuk dua orang muslimat, dua orang perempuan. Mereka mari bertemu dengan Nabi, dan Nabi minta mereka beriqrar, bay'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ati fil nashati wal kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal yusr wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillah wa la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'im wa 'ala an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu ilaikum mimma tamna'una minu ahlikum wa amwalakum falakumul jannah. Aku nak kamu berjanji dengan aku. Yang pertama, bila aku perintah kamu taat. Apa saja aku perintah kamu taat, sama ada rajin ataupun malas. Yang kedua, bila aku minta harta, kamu beri harta, sama ada senang ataupun susah. Bukan aku nak janji nak beri harta, aku nak hartamu. Senang susah, bila aku minta beri. Yang ketiga, sanggup bersama dengan aku menyuruh yang baik dan melarang yang jahat, yang mungkar. Yang keempat, sanggup bangun berdiri bersama dengan aku menyatakan yang benar walaupun dicela oleh orang. Yang kelima, kamu sanggup menolong aku dan mempertahankan aku daripada musuh. Bila aku pergi ke negeri kamu, sanggup berperang mempertahankan aku, sebagaimana kamu mempertahankan harta benda kamu dan anak isteri kamu. Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Lalu mereka bangun seorang-seorang pegang tangan, kami berikrar dengan janji ini. Setelah berikrar, seorang pemimpin Madinah bangun berucap, tanya pengikut-pengikut dia, mau berjanji Rasulullah ni faham ke tidak? Reti ke tidak? Makna perjanjian ini, kamu akan lawan seluruh dunia. Madinah ni kecil saja, seluruh dunia akan mengepung kita. Kita akan berperang, akan berlawan. Ini mati. Kamu faham tak? Seorang daripada mereka bangun, kami faham.
Kami faham. Kami adalah orang biasa. Orang yang biasa menghadapi kesusahan, menghadapi perjuangan. InsyaAllah kami akan buktikan kepada Rasulullah apa yang memuaskan hati Rasulullah. Seorang lagi bangun, nanti menang Rasulullah balik ke Mekah, meninggalkan kami. Menandakan mereka yakin menang. Yakin menang. Belum lagi menjalankan tugas, mereka sudah yakin. Ini urusan Allah. Ini perkara Allah. Allah yang maha berkuasa. Islam akan menang. Kalau menang, Rasulullah balik. Kata, tidak. Aku berjanji bersama dengan kamu. Memang ditunaikan janji ini setelah Nabi membuka Mekah, merdekakan Mekah. Nabi terus di Madinah juga dan mati di Madinah. Maka berlakulah hijrah. Ini dia kerja untuk menegakkan Quran. Petunjuk bukan satu perkara yang mudah. Maka Allah Ta'ala latih kita dengan ibadat puasa, dengan kita lapar, dengan kita dahaga, dengan menghadapi letih, kerana taat kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Maka kita masuk hari kiamat dengan selamat. Kerana Tuhan tanya di hari kiamat kelak, bukan sahaja Tuhan tanya apa ibadat kamu, apa amalan kamu, Tuhan tanya juga apa kerajaan yang kamu ikut, pemerintahan yang kamu ikut. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar wa qalu ya rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Pada hari mereka dibalik-balikkan muka dalam neraka, mereka berkata, wahai Tuhan kami di atas dunia, kami ikut pemimpin-pemimpin kami, merekalah yang telah menyesatkan kami. Quran menceritakan mereka yang masuk neraka tu bukan saja kerana tak sembahyang, termasuk kerana mereka mendukung pimpinan yang tidak menggerakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu hal yang perlu kita faham, dan banyak kita tak sedar dalam perkara ini kerana kita tak baca Quran dengan semuanya dan tak faham semuanya, dan kita diajar dengan sebahagian sahaja. Oleh kerana perkara ini panjang, maka cukup dulu untuk